Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini bersama Cikgu Afan dalam tuition Bahasa Melayu. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Sebelum kita mempelajari kelas kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe di bawah ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari imbuhan. Namun begitu, pada hari ini cikgu akan memfokuskan tajuk imbuhan awalan. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat banyak jenis imbuhan, antaranya imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Cikgu harap kamu dapat bersedia untuk belajar mengenai imbuhan awalan. Baiklah murid-murid, apakah itu imbuhan awalan? Imbuhan awalan digunakan untuk mengubah bentuk atau tugas sesuatu perkataan. Ia disambungkan di hadapan perkataan. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat dalam beberapa bentuk imbuhan awalan ini. Murid-murid, terdapat banyak bentuk imbuhan awalan yang murid perlu tahu. Antaranya, imbuhan awalan ber, men, di, ter, pen, memper, dan diper. Cikgu harap kamu dapat mengenali bentuk-bentuk imbuhan awalan ini dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita mempelajari dan memahami penggunaan imbuhan awalan ber. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan awalan ber ini terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama, imbuhan ber, kedua, be, dan ketiga, bel. Lihat imbuhan awalan yang pertama, iaitu ber. Imbuhan ber digunakan apabila bertemu dengan semua kata dasar kecuali yang bermula dengan huruf R. Maksudnya di sini ialah murid-murid tidak boleh menyambung imbuhan ber ini dengan perkataan yang dimulakan dengan huruf R. Imbuhan kedua iaitu be. Imbuhan be digunakan apabila kata dasar bermula dengan huruf R. Maksudnya di sini ialah hanya perkataan yang dimulai dengan huruf R sahaja boleh menggunakan imbuhan be ini. Imbuhan ketiga iaitu bel. Imbuhan bel ini digunakan pada perkataan tertentu sahaja, iaitu ajar. Jadinya belajar. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan ber dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita melihat mengenai imbuhan ber ini dalam perkataan beserta contohnya yang telah cikgu tunjukkan di sini. Pertama, bentuk imbuhan ber. Contoh perkataan berjalan. Contoh ayatnya, Abu berjalan ke rumahnya. Bermain. Aina bermain dengan adik. Bergaduh. Rahim dan Syafiq selalu bergaduh. Berkawan.
Saya berkawan dengan Siti. Bentuk imbuhan ber pula, seperti contoh perkataannya di sini, iaitu berehat. Zamani berehat di ruang tamu. Berendam. Kerbau itu berendam di dalam lumpur. Berebut. Husna berebut permainan dengan rakannya. Bentuk imbuhan bel. Contoh perkataan belajar. Ayatnya, Tini belajar bersama-sama dengan Rini di perpustakaan. Secara keseluruhan, murid-murid lihat di situ, imbuhan awalan ber ini hanya boleh digunakan pada perkataan yang menggunakan perkataan selain dimulai dengan huruf R. Contohnya jalan tadi, main, gaduh, kawan. Dan perkataan ini dimulai dengan huruf selain R. Berbanding pula dengan contoh imbuhan awalan ber di situ. Imbuhan awalan ber ini hanya digunakan untuk perkataan yang dimulai dengan huruf R sahaja. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan ber dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita memahami dan mendalami imbuhan awalan men. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan awalan men ini terdiri daripada beberapa bentuk. Imbuhan awalan men ini boleh berubah menjadi bentuk me. Kedua, mem. Ketiga, men. Keempat, meng. Dan kelima, menge. Lihat imbuhan awalan me. Imbuhan awalan me ini hanya boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf L, M, N, NG, NY, R, W, Y. Kedua, imbuhan awalan mem ini boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf B. Ketiga, imbuhan awalan men ini hanya boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf C, D, dan J. Keempat, imbuhan awalan meng pula boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf G, GH, H, KH, A, E, I, O, dan U. Akhir sekali, imbuhan awalan menge ini hanya boleh disambungkan dengan perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja. Cikgu harap kamu dapat mengenali dan memahami bentuk-bentuk imbuhan awalan men dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita lihat perkataan yang menggunakan imbuhan awalan men berserta dengan contoh ayatnya. Yang pertama, bentuk imbuhan awalan me. Perkataannya ialah menyanyi. Ayatnya, Sulaiman menyanyi di atas pentas. Contoh perkataan yang lain, melombong. Contoh ayatnya, datuknya pernah melombong biji timah pada ketika dahulu. Sekarang, mari kita lihat bentuk imbuhan kedua iaitu mem. Contoh perkataan membaling. Ayatnya, budak itu membaling batu
ke arah anjing liar. Contoh perkataan kedua, membasuh. Ayatnya, ibu membasuh pinggan di sinki. Bentuk imbuhan awalan men ketiga iaitu men. Contoh perkataan mendengar. Ayatnya, saya mendengar arahan yang diberikan oleh guru. Perkataan yang lain, menjahit. Contoh ayat, Puan Chong menjahit bajunya yang koyak. Seterusnya, mari kita lihat imbuhan awalan meng. Contoh perkataan menggosok. Ayatnya, Encik Naufal menggosok baju supaya tidak berkedut. Perkataan kedua, menghantar. Contoh ayat, adik menghantar makanan kepada jiran. Akhir sekali, bentuk imbuhan awalan men iaitu menge. Contoh perkataan mengecat. Contoh ayat, pekerja itu mengecat dinding bangunan. Perkataan kedua, mengelap. Contoh ayat, ayah mengelap meja itu. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan men ini dalam perkataan. Perhatian murid-murid, apabila murid-murid mahu menyambung imbuhan awalan me ini dengan perkataan yang dimulai dengan huruf K, S, P dan T, ia akan bertukar bentuk perkataan di situ, iaitu K akan bertukar menjadi NG, S bertukar menjadi NY, P bertukar menjadi M dan T bertukar menjadi huruf N. Lihat contoh-contoh perkataan yang telah cikgu senaraikan di sini. Lihat, huruf K akan bertukar menjadi huruf NG. Perkataannya, mengutuk. Kata dasarnya iaitu kutuk. K itu sudah bertukar menjadi NG. B, mengipas. Kata dasarnya iaitu kipas. C, mengurung. Kata dasarnya iaitu kurung. Seterusnya kita lihat, perkataan yang dimulai dengan huruf S akan bertukar menjadi NY. Contohnya, menyapu. Kata dasarnya yaitu sapu. B, menyarung. Kata dasarnya ialah sarung. C, menyebuk. Kata dasarnya yaitu sibuk. Seterusnya kita lihat perkataan yang dimulai dengan huruf P akan bertukar menjadi huruf M. Contoh perkataannya, memaksa. Kata dasarnya yaitu paksa. P ini sudah bertukar menjadi huruf M, memaksa. B, memerli. Kata dasarnya yaitu perli. C, memilih. Kata dasarnya yaitu pilih. Dan akhir sekali yaitu perkataan yang dimulai dengan huruf T akan bertukar menjadi huruf N. Contoh perkataannya yaitu memukul. Kata dasarnya yaitu tukul. Tukul ini dimulai dengan huruf
I. Maka apabila menerima imbuhan awalan menjadi huruf N, menukul. B. Menengok. Kata dasarnya iaitu tengok. C. Menampar. Kata dasarnya iaitu tampar. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan pada perkataan yang dimulai dengan huruf K, S, P dan T ini dengan sebaiknya dan dapat membentuk perkataan dengan betul. Seterusnya, mari kita mengenali dan memahami imbuhan awalan D. Imbuhan ini digunakan untuk membentuk kata kerja pasif, iaitu menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Lihat contoh yang telah cikgu senaraikan dalam jadual ini. Pertama, imbuhan D disambungkan dengan perkataan makan, maka menjadi dimakan. Contoh ayat, kuih itu dimakan oleh nenek. Kedua, dibeli. Contoh ayat, buah-buahan itu dibeli oleh abang. Ketiga, diganti. Bukunya yang hilang itu diganti oleh Daffy. Dan keempat, digali. Contoh ayatnya, lubang itu digali oleh Datuk. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat ini sudah pun menjadi ayat pasif. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan D ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita mempelajari dan memahami penggunaan imbuhan awalan ter. Imbuhan awalan ter ini digunakan untuk menunjukkan pelbagai maksud. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan awalan ter ini boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu imbuhan awalan te dan imbuhan awalan ter. Lihat di sini, imbuhan te boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf R. Maksudnya di sini ialah apabila kamu hendak menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan te, pastikan perkataan tersebut mestilah dimulai dengan huruf R. Ketiga, imbuhan ter boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai selain huruf R. Maksudnya di sini iaitu apabila murid hendak menulis perkataan dengan menggunakan imbuhan awalan ter, pastikan perkataan ataupun kata dasar yang digunakan itu mestilah dimulai selain huruf R. Maksudnya B boleh, C boleh, D boleh, asalkan selain huruf R. Cikgu harap kamu dapat memahami imbuhan awalan ter dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh perkataan beserta ayat yang menggunakan imbuhan awalan ter ini. Contoh perkataan yang telah menggunakan imbuhan awalan, iaitu bentuknya yang pertama te, iaitu terasa. Untuk pengetahuan murid-murid, kata dasar perkataan terasa ini iaitu huruf R, maka rasa ini boleh disambungkan dengan imbuhan
te. Jadi, contoh ayatnya, saya terasa dengan kata-katanya tadi. Lihat yang kedua. Imbuhan bentuk ter. Contoh perkataan yang boleh disambung dengan imbuhan ter ini iaitu terjebak. Terjebak ini mempunyai kata dasarnya iaitu jebak, iaitu dimulai dengan huruf J, maka boleh disambungkan dengan imbuhan ter. Contoh ayatnya, remaja itu terjebak dalam aktiviti tidak bermoral. Ketiga, ter. Contoh perkataan terjatuh. Terjatuh ini mempunyai kata dasarnya iaitu jatuh yang dimulai dengan huruf J, maka jatuh boleh disambungkan dengan imbuhan awalan ter. Contoh ayatnya, budak-budak itu terjatuh di dalam longkang. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan ter dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali imbuhan awalan pen. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan awalan pen ini terdiri pelbagai bentuk. Antaranya ialah pe, pem, pen, peng, penge dan pel. Lihat imbuhan awalan pe. Imbuhan awalan pe ini boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf L, M, N, R, NG, NY, W dan ada juga setengah perkataan yang boleh dihubungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf S. Contohnya peserta, pesawah dan pesakit. Mungkin ada lagi perkataan yang sesuai disambungkan dengan imbuhan pe dengan perkataan yang dimulai dengan huruf S. Yang kedua, imbuhan awalan pem. Imbuhan ini boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf B. Ketiga, imbuhan awalan pen, iaitu boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf C, D, J dan Z. Lihat yang keempat iaitu imbuhan awalan peng. Imbuhan awalan peng ini boleh disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf G, H, KH, A, E, I, O dan U. Yang kelima, imbuhan awalan penge. Imbuhan ini boleh disambungkan dengan perkataan yang mempunyai satu suku kata. Dan yang terakhir iaitu imbuhan awalan pel. Imbuhan awalan pel ini disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf B. Cikgu harap kamu dapat mengenali bentuk-bentuk imbuhan awalan pen ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita lihat contoh-contoh perkataan yang menggunakan imbuhan awalan pen. Kita lihat bentuk imbuhan awalan pen yang pertama iaitu pe. Contoh perkataan penyanyi. Ayatnya, Suzy seorang penyanyi yang popular. Kedua, pelari. Contoh ayat, dia seorang pelari yang sangat pantas. Lihat bentuk imbuhan awalan pen yang kedua iaitu pem. Contoh perkataannya, pembelot. Contoh ayatnya, dia menjadi pembelot dalam pasukannya. Contoh perkataan yang kedua, pembersih. Encik Mizi seorang yang pembersih. Kita lihat bentuk imbuhan awalan
pen yang ketiga iaitu pen. Contoh perkataan, pendebat. Contoh ayatnya, Kavita seorang pendebat yang hebat di sekolahnya. Contoh perkataan kedua, pencuri. Contoh ayatnya, Mei Fong dituduh oleh rakannya sebagai pencuri. Kita lihat bentuk imbuhan awalan pen. Yang keempat iaitu peng. Contoh perkataan, penggemar. Contoh ayatnya, Nani seorang penggemar makanan laut. Contoh perkataan kedua, penghantar. Contoh ayatnya, Abang bekerja sebagai penghantar makanan. Mari kita lihat bentuk imbuhan awalan pen yang kelima iaitu penge. Contoh perkataan, pengecat. Contoh ayatnya, pengecat bangunan itu sudah diberhentikan kerja. Contoh perkataan kedua, pengebom. Contoh ayatnya, pengebom berani mati itu dikenakan hukuman gantung sampai mati. Lihat di sini ya. Perkataan ini hanya mempunyai satu suku kata iaitu cat dan bom. Suku kata sahaja boleh menerima imbuhan awalan penge. Dan yang keenam iaitu bentuk imbuhan awalan pen iaitu pel. Contoh perkataan, pelbagai. Contoh ayatnya, di gerai itu terdapat pelbagai jenis hidangan. Oleh itu, cikgu haraplah kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan pen pada perkataan beserta ayat contohnya. Perhatian murid-murid, apabila murid-murid mahu menyambung imbuhan awalan me ini dengan perkataan yang dimulai dengan huruf K, S, P dan T, ia akan bertukar bentuk perkataan di situ, iaitu K akan bertukar menjadi NG, S bertukar menjadi NY, P bertukar menjadi M dan T bertukar menjadi huruf N. Lihat contoh-contoh perkataan yang telah cikgu senaraikan di sini. Lihat, huruf K akan bertukar menjadi huruf NG. Perkataannya, mengutuk. Kata dasarnya iaitu kutuk. K itu sudah bertukar menjadi NG. B, mengipas. Kata dasarnya iaitu kipas. C, mengurung. Kata dasarnya iaitu kurung. Seterusnya kita lihat perkataan yang dimulai dengan huruf S akan bertukar menjadi NY. Contohnya, menyapu. Kata dasarnya yaitu sapu. B, menyarung. Kata dasarnya ialah sarung. C, menyebuk. Kata dasarnya yaitu sibuk. Seterusnya kita lihat perkataan yang dimulai dengan huruf P akan bertukar menjadi huruf M. Contoh perkataannya, memaksa. Kata dasarnya yaitu paksa. P ini sudah bertukar menjadi huruf M, memaksa. B, memerli. Kata dasarnya yaitu perli. C, memilih. Kata dasarnya yaitu pilih. Dan akhir sekali yaitu perkataan yang dimulai dengan huruf T akan bertukar menjadi huruf N. Contoh,
perkataannya iaitu memukul. Kata dasarnya iaitu tukul. Tukul ini dimulai dengan huruf T. Maka apabila menerima imbuhan awalan me menjadi huruf N, menukul. B. Menengok. Kata dasarnya iaitu tengok. C. Menampar. Kata dasarnya iaitu tampar. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan me pada perkataan yang dimulai dengan huruf K, S, P dan T ini dengan sebaiknya dan dapat membentuk perkataan dengan betul. Perhatian kepada murid-murid, lihat di sini imbuhan awalan P ini apabila bertemu dengan perkataan yang dimulai dengan huruf tertentu iaitu huruf K, S, P dan T, maka berubah bentuk hurufnya. Lihat di situ, apabila imbuhan awalan P bertemu dengan huruf K, maka perkataan tersebut akan bertukar hurufnya menjadi NG. Lihat contoh A, pengotor. P ini disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf K. Jadinya pengotor. Kata dasarnya iaitu kotor. B, pengipas. Kata dasarnya iaitu kipas. Maka kipas ini disambungkan dengan imbuhan awalan P, maka menjadi pengipas. C, pengutip. Kata dasarnya iaitu kutip yang dimulai dengan huruf K, maka disambungkan dengan imbuhan awalan P menjadi pengutip. Mari kita lihat huruf yang kedua iaitu huruf S. P disambungkan dengan huruf S maka menjadi huruf NY. S-nya itu, lihat contoh penyayang. Kata dasar penyayang iaitu sayang yang dimulai dengan huruf S, maka P di sini disambungkan dengan sayang menjadi penyayang. Kita lihat D, penyabung. Penyabung kata dasarnya iaitu sabung yang dimulai dengan huruf S, maka bertemu ataupun disambungkan dengan imbuhan awalan P, maka menjadi penyabung. Lihat C, penyeri. Kata dasarnya iaitu seri yang dimulai dengan huruf S. Apabila bertemu dengan imbuhan awalan P, maka menjadi penyeri. Kita lihat contoh ketiga iaitu huruf P. P akan bertukar menjadi huruf M apabila bertemu dengan imbuhan awalan P. Contoh yang A itu pemantun. Kata dasarnya iaitu pantun. Perkataan ini dimulai dengan huruf P, maka apabila bertemu dengan imbuhan awalan P, maka menjadi pemantun. Kita lihat B, pemohon. Kata dasarnya iaitu pohon, maka menjadi perkataan pemohon. C, pemilih. Kata dasarnya iaitu pilih. Pilih ini bertemu dengan imbuhan awalan P, maka menjadi pemilih. Kita lihat contoh yang keempat iaitu huruf T, iaitu perkataan yang dimulai dengan huruf T. Lihat contohnya A, penukul. Kata dasarnya iaitu tukul. Tukul dimulai dengan huruf T, maka bertukar menjadi huruf N, penukul. C, penampar. Kata dasarnya iaitu tampar. Tampar dimulai dengan huruf T, maka imbuhan awalan P ini bertemu dengan tampar, maka menjadi penampar. C, penarik. Kata dasarnya iaitu tarik yang dimulai dengan huruf T. Apabila imbuhan awalan P ini bertemu ataupun disambungkan dengan perkataan yang dimulai dengan huruf T, maka menjadi
penarik. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan pe pada perkataan K, S, P dan T dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengenali imbuhan awalan, iaitu memper. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan awalan memper ini merupakan juga imbuhan awalan rangkap. Maksudnya di sini ialah mempunyai dua imbuhan yang bersama-sama. Okey, maksudnya bersebelahan lah. Memper ada dua imbuhan. Kita lihat contoh perkataan. Yang pertama iaitu memperempat. Contoh ayatnya, Hafiz memperempat bahagian kek itu. Yang kedua, memperdua. Dia memperdua bahagian hidangannya itu. Lihat dalam ayat ini, konteks ayat ini memperempat dan memperdua ini menunjukkan maksud seseorang itu mahu membahagikan sesuatu ni kepada yang lebih kecil. Maksudnya kalau ada 4, kita bahagikan kepada setiap seorang satu. Dalam konteks ayat ini bermaksud pembahagian. Okey, pembahagian. Kita lihat bilangan 2 iaitu memper. Contoh perkataan memperisteri. Contoh ayatnya, saya memperisteri seorang wanita yang jutawan. Yang kedua, memperalat. Contoh ayat, Encik Ming mahu memperalat isterinya bagi mendapatkan wang daripada rakannya itu. Maksudnya di sini dalam konteks ayat memperisteri dan memperalat ini digunakan untuk mendapatkan sesuatu. Okey, mendapatkan sesuatu. Kita lihat bilangan 3 iaitu imbuhan memper. Contoh perkataannya memperkemas. Contoh ayatnya, Kelvin memperkemas bilik tidurnya. Yang kedua, memperhebat. Contoh ayat, Baizura memperhebat produk reka ciptanya. Dalam konteks ayat yang bilangan ketiga ini merujuk kepada seseorang itu ingin menambahkan lagi sifat sesuatu. Dan kalau murid-murid lihat di situ, kemas, hebat ini merujuk kepada kata adjektif, sifat. Okey, cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan rangkap ini ataupun memper dalam ayat dan juga pada perkataan itu sendiri dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat imbuhan awalan diper atau istilah lain dipanggil imbuhan awalan rangkap. Untuk pengetahuan murid-murid, imbuhan awalan diper ini untuk membentuk kata kerja pasif berbanding imbuhan awalan memper yang telah cikgu terangkan tadi adalah untuk membentuk kata kerja aktif. Mari kita lihat penggunaan imbuhan awalan diper ini dalam konteks ayat. Yang pertama, dijadikan seperti. Contoh perkataan, diperguna, diperalat. Maksudnya di sini sesuatu itu dijadikan seperti. Okey, dijadikan seperti oleh seseorang. Kita lihat yang kedua iaitu dijadikan lebih atau bertambah. Contoh perkataan, diperkaya, diperluas. Maksudnya di sini seseorang itu mahu menjadikan sesuatu itu bertambah lagi keadaannya. Lihat yang ketiga iaitu terdapat sesuatu. Maksudnya di sini ialah seseorang itu mendapatkan sesuatu daripada mana-mana sumber ataupun asal usulnya itu berasal daripada sesuatu perkara.
Contoh yang A di situ diperoleh. Oleh itu cikgu harap kamu dapat memahami imbuhan awalan diper ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat contoh-contoh perkataan yang menggunakan imbuhan awalan diper. Lihat bilangan 1, contoh perkataannya diperguna. Contoh ayat, gadis itu diperguna oleh penjenayah cyber. Yang kedua, diperalat. Rahim diperalat oleh rakannya yang jahat. Murid-murid, lihat penggunaan imbuhan awalan diper ini mengikut konteksnya dalam bilangan 1 ini merujuk kepada seseorang itu mahu memperalatkan sesuatu lah. Lihat di situ gadis dan rahim itu sudah pun dijadikan sesuatu oleh orang lain. Lihat bilangan 2. Contoh perkataan diperkaya. Contoh ayat, roti ini diperkaya vitamin dan mineral. Perkataan kedua, diperluas. Contoh ayat, padang itu diperluas oleh pengerusi taman perumahan itu. Okey, murid-murid lihat konteks ayat yang menggunakan imbuhan awalan diper ini merujuk kepada seseorang itu mahu menambahkan sesuatu lagi sifatnya. Kalau luas tadi, mahu menjadikan sesuatu itu bertambah luas lagi. Kita lihat bilangan 3, contoh perkataan diperoleh. Maklumat itu diperoleh daripada internet. Maksudnya di sini iaitu seseorang itu mendapatkan sesuatu ataupun maklumat itu daripada sesuatu sumber. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan diper ini dalam perkataan beserta contoh ayatnya dengan sebaiknya. Perhatian kepada murid-murid. Kata adjektif tidak boleh menerima lebih daripada 2 imbuhan. Kita lihat contoh di situ perkataan luas. Luas merupakan kata adjektif. Jadi di sini menjadi kesalahan apabila murid menulis memperluaskan. Kerana apa ya? Kerana mempunyai 3 imbuhan dalam perkataan memperluaskan. Seperti yang cikgu cakap tadi, kata adjektif tidak boleh menerima lebih daripada 2 imbuhan yang sebetulnya meluaskan dan yang sebetulnya memperluas. Kita lihat contoh kedua. Kata adjektifnya iaitu cantik. Perkataan yang salah di situ mempercantikkan. Kerana apa ya? Kerana kata adjektif itu telah digunakan bersama dengan 3 imbuhan. Syaratnya seperti yang cikgu cakap tadi, kata adjektif tidak boleh menerima lebih daripada 2 imbuhan. Yang betulnya iaitu mempercantik dan mencantikkan. Kita lihat contoh ketiga, ketat. Diperketatkan menjadi kesalahan. Kerana dalam perkataan ini menggunakan 3 imbuhan dalam kata adjektif. Yang sebetulnya iaitu diperketat dan diketatkan. Contoh yang keempat iaitu kembang. Yang salah iaitu diperkembangkan. Kerana
dalam perkataan ini mengandungi 3 imbuhan yang sebetulnya iaitu diperkembang dan dikembangkan kerana mempunyai 2 imbuhan sahaja. Cikgu harap kamu dapat memahami penggunaan imbuhan awalan rangkap memper dan diper ini pada perkataan kata adjektif. Kini tiba masanya untuk murid menjawab latihan berdasarkan pembelajaran pada hari ini. Oleh itu, sila bina ayat menggunakan imbuhan awalan di bawah. Murid diminta untuk membina ayat menggunakan imbuhan awalan yang telah cikgu sediakan, seperti yang cikgu tunjukkan dalam bintang tersebut. Cikgu ucapkan selamat berjaya. Ini adalah contoh jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab tadi, iaitu membina ayat menggunakan imbuhan awalan. Adakah jawapan kamu kesemuanya betul? Tahniah cikgu ucapkan kepada murid yang masih belum berjaya. Sila ulang kaji dan cuba untuk menjawab latihan ini dengan sebaiknya. Seterusnya, murid dikehendaki untuk memilih jawapan yang betul berdasarkan soalan yang telah cikgu berikan ini. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini adalah jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab sebentar tadi. Adakah jawapan kamu kesemuanya betul? Tahniah cikgu ucapkan kepada murid yang masih belum berjaya. Sila ulang kaji dan cuba untuk menjawabnya sekali lagi. Nampaknya sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan datang nanti.